Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya akan buat perkongsian tentang set hypotension. Okey, apa itu hypotension ataupun hipertensi? Hypotension atau hipotensi yang juga dipanggil tekanan darah rendah terjadi apabila tekanan darah jatuh mendadak di bawah 90 ke 60 mmHg. Hipotensi membuatkan isi padu darah berkurangan disebabkan lemahnya kecutan jantung tu. Okey, penurunan tekanan darah boleh membuat seseorang merasa pening dan meningkatkan risiko jatuh terutamanya pada orang dewasa yang lebih tua lah, makna orang-orang kita panggil mungkin warga emas. Okey, tekanan darah adalah keupayaan darah menolak ke arah dinding pembuluh darah ketika jantung mengepam darah. Tekanan darah diukur sebagai tekanan, dia ada dua, sistolik dan diastolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah yang diukur semasa jantung berdenyut. Manakala tekanan diastolik adalah tekanan yang diukur semasa jantung sedang rehat. Okey, kita tengok macam mana kita bacaan tekanan darah yang normal, yang rendah dan sebagainya. Okey. Tekanan darah dia ada dua, macam tadi yang saya sebut awal, sistolik iaitu angka pertama, angka di atas, diastolik angka kedua iaitu angka di bawah. Darah rendah ataupun hipotensi bermakna untuk bacaan di atas dia di bawah 90 dan bacaan di bawah 60. Manakala normal di antara 90 ke 160 untuk bacaan di atas dan 60 ke 80 untuk bacaan yang di bawah. Pre-hipertensi maknanya dia dalam orang kata atas bagak lah. Dia di antara 120 ke 140 untuk bacaan atas dan 80 hingga 90 untuk bacaan yang di bawah. Manakala darah tinggi atau hipertensi, dia di bawah bacaan 140 ke 160 di atas dan di bawah di antara 90 ke 100. Tapi untuk darah tinggi ataupun dia panggil hipertensi yang memang tahapnya agak berbahaya, di atas 160 bacaan di atas dan di bawah dan bacaan di bawah di atas 100. Mana kalau bacaan yang tinggi lebih daripada 160 100 ni, elok kita rujuk ke hospital lah, sebab takut jatuh dan sebagainya, boleh menyebabkan mungkin stroke, kita tak tahu kan. Okey, jenis hipotensi dan puncanya. Okey, hipotensi yang pertama jenis dia ialah hypotension orthostatic. Hypotension orthostatic atau juga dipanggil hipotensi postural berlaku apabila anda tiba-tiba menukar kedudukan anda dari duduk atau berbaring kepada berdiri. Mana anda duduk tiba-tiba berdiri, jadi graviti dia buat macam kolam lah. Graviti membuat kolam di bahagian bawah badan anda dan akibatnya kurang darah mengalir kembali ke jantung. Hipotensi orthostatic membuat seseorang merasa pening. Bila tu kita bangun macam mendadak macam tu, dia menyebabkan tekanan darah kita tak sampai ke jantung. Dia menyebabkan kita akan merasa pening lah. Okey, yang kedua adalah postprandial hypotension. Hypotension postprandial adalah apabila tekanan darah diturunkan selepas makan, terutama dengan orang yang berdiet tinggi. Ini berlaku kerana lebih banyak aliran darah diperlukan dalam usus untuk mencerna makanan. Tapi bila dia diet, mana tekanan darah tu nak mengepam dia jadi ni lah, jadi tak berapa kuat tak pastinya. Selepas itu kurang darah bertiup ke bahagian lain badan menyebabkan tekanan darah turun di bawah normal. Hipotensi postprandial mengakibatkan pening, seseorang tu boleh pingsan dan juga boleh jatuh. And then hipotensi yang dimediasi neurally. Hipotensi yang dimediasi saraf atau NMH berlaku apabila badan mempunyai masalah mengawal tekanan darah yang mungkin disebabkan oleh berdiri yang sangat lama, tindak balas emosi yang kuat terhadap keadaan yang menjengkelkan atau menakutkan. Bila kita berdiri terlampau lama pun menyebabkan tekanan darah kita tu jadi rendah dan juga tindak balas emosi yang kuat terhadap keadaan menjengkelkan atau menakut, terlampau takut pun kadang kita dah dudak pun dia akan menyebabkan tekanan darah kita menjadi rendah. Hipotensi yang teruk. Penurunan mendadak dalam tekanan darah dirujuk sebagai hipotensi yang teruk. Apabila seseorang individu berhadapan dengan kecederaan serius, kehilangan darah atau jangkitan secara tiba-tiba, tekanan darah dan aliran darah mereka menjunam ke tahap yang sangat rendah. Tahap tekanan darah yang sangat rendah menghalang organ-organ penting oksigen
dan badan menjadi kejutan. Ini mengakibat sesuatu yang mengancam nyawa jika tiada. Ini memang tahap yang agak kritikal. Kalau berlaku macam ni, lebih baik cepat-cepat kita rujuk kepada doktor. Okey. Cadangan suplemen MW untuk orang yang mengalami masalah hypertension ataupun tekanan darah rendah. Double X. Kenapa double X? Sebab kelebihan dia untuk membina pertubuhan sel dan meningkatkan daya ketahanan imunisasi badan, membantu mengisi jurang nutrien dan memberikan perlindungan antioksidan dari radikal bebas, merawat dan memulihkan peredaran darah dalam badan dan juga kaya dengan carotenoid phytonutrien yang baik untuk kesihatan mata, jantung, otak, tulang dan juga sistem imun kita. Juga salah satu dia menurunkan paras gula dalam darah kita. Okey, harga dia dari dua, satu tray dan satu refill pack. Yang tray punya item nombor 121696, harga ahli RM208, harga jual RM260. PV dia 52, BV dia 208. Untuk refill pack pula, item 121697, harga ahli RM198, harga jual RM247.50, PV 49.5, BV 198. Dan satu lagi natural B complex. Kenapa perlu natural? Kelebihan dia mengenai 7 vitamin dalam satu pil tu. Dia mengenai 7 vitamin, iaitu vitamin B1, B2, B3, B5, B6, asid folik dan juga B12, B12 serta inositol dan PABA, asid para aminobenzolik, memberikan keredaan kesakitan, menguatkan saraf serta melembutkan proses asid urik, mengurangkan risiko masalah jantung, meningkatkan metabolisme tenaga serta merta, juga memperbaiki tahap mood dan emosi serta membantu mengatasi masalah kemurungan, baik untuk sistem saraf dan membantu pembinaan sel darah merah, juga membantu pembakaran lemak dan karbohidrat. Okey, harga dia item number 51120, dia ada 250 tablet dalamnya. Harga ahli RM96, harga jual RM120, PV 22 dan BV 96. Okey, bagaimana kita nak jana pendapatan dengan set hipertensi? Kalau satu set tu kita dapat 74. Yang ni saya ambil yang pack tray sebab untuk permulaan selalu kita cadangkan orang ambil yang double X tray. 74 untuk satu set tu, double X dan juga B complex. Satu bulan kita jual 9 set bersamaan dengan 666 PV. Makna setiap satu point MW akan bayar kita RM3 sekupang. Kita tengok macam mana kita nak jana income, macam mana kita nak dapat 3% daripada kita punya set ni. Makna kita 666 untuk 9 bulan, 9 set satu bulan, kali dengan 30%, untuk runcit dia kita dapat RM199.80. Untuk bila 666 bermakna automatik kita dah 3%. Jadi 666 kali 3% bersamaan RM19, 19.98 poin, minta maaf. Jadi poin kita ada 219.78, kita kali dengan RM3 sekupang yang satu poin yang MB bagi, menjadikan dengan 3% kita dapat income RM681.32. Okey. Bila kita dah dapat income ni, yang ni kita jual 9 set. Di antara orang yang kita jual, kawan-kawan kita tu ada yang mungkin berminat nak dapat income macam kita. Jadi kita kenalkan pada 4 orang kawan yang dah guna sebelum ni. Okay, kita jual 666 juga, dan dia orang pun jual 666 PV juga untuk 9 set. So makna 666 PV kali dengan 5 orang sebab A, B, C, D dan kita sendiri, mana 5 kali mendapat 3,330 PV dan kita dapat 12% untuk PV itulah. Okey, macam mana kiraan dia? Makna 3,330 PV kali dengan 12%, kita akan dapat 399.60 poin. Kemudian kita kena tengok, bila kita buat seorang, kita dapat 666 PV tu cuma RM19.98. So sekarang ni A, B, C, D kawan kita tu, dia orang pun buat. Jadi 4 orang. So yang 3% tu 19.98, sebab dia orang layak untuk 3%, kita kalikan dengan 4.
Yang ni kita terpaksa tolak lah sebab ini hak mereka kan. Jadi kita akan tolak RM79.90 daripada RM399.60 tu. So menjadikan RM319.68 points. Kita kali, kita campur balik sebab kita still buat 666 9 set tu, mana 666 PV tu kalikan dengan RM30 untuk untung rincit kita, dapat tambahan lagi RM199.80 poin, menjadikan jumlah poin RM519.48. Kita kalikan dengan RM3 sekupang yang poin, setiap satu poin yang nilai tu, menjadikan untuk bulan tu kita 12%, kita dapat income RM1,610.39. Okey, banyak kan? Kemudian bila kawan-kawan kita ni, dia orang dah tengok kita, bila dia buat 3%, dia dapat banyak. Bila kita memperkenankan 4 orang buat benda yang sama macam kita buat mula tu, kita dapat 1,610. Of course dia orang pun berminat, so dia orang pun memperkenalkan juga 4 orang kawan. Bila dia orang memperkenalkan 4 orang kawan, makna kumpulan A dia layak dah 12%, 3,330, B pun 3,330. Semua layak dapat 12%, 3,000. So bermakna ini yang dinamakan sistem duplikasi. Maknanya kita duplicate saja apa yang kita buat kepada rakan-rakan kita, dia orang pun duplicate benda yang sama. So 3,330 PV kali dengan 4 sebab dia ada 4 kumpulan dekat situ, A, B, C, D, menjadikan jumlah PV 13,320 PV. 13,320 PV kita tetap buat juga. 9 set tu 666 PV, menjadikan jumlah PV kita 13,986 PV dan melayakkan kita dapat 21%. Okey, kita tengok berapa 21% kita dapat dari segi income pula. Bila kita 21%, 13,986 kali dengan 21%, poin dia kita dapat 2,937.06 points. Kemudian kita tolak balik yang kawan-kawan kita tadi masa kita buat 4 orang dengan ABCD tu, kita dapat RM399.60 sebab kali 12%. So makna 399.60 points tu kita kali 4 sebab 4 kumpulan kat situ, dan kita tolak daripada 2,937 tu sebanyak RM1,598.40 points, menjadikan jumlah points kita yang tertinggal 1,338.66. Dia kena tolak, kenapa? Sebab sistem ni adil, dia orang buat, dia orang dapat. Okey. Kemudian dia orang membantukan kita untuk dapat PV tu saja. Okey, and then kita campur balik kita punya untung runcit tu sebab kita tetap buat 666 PV tu, menjadikan kita punya untung runcit tetap ada 199.80 points. Campur balik dengan baki points yang lepas kita tolak daripada kumpulan ABCD tu, menjadikan jumlah points yang tinggal kat kita 1,538.46 points. Kita kalikan pula dengan RM3 sekupang yang MB bagi nilai 1 points kat kita, menjadikan income RM4,769.23. Banyakkah? Banyak. Of course banyak kan. So ini yang dinamakan sistem duplikasi kita punya marketing plan. Macam mana kita nak jana income dengan hanya 1 set. Okey. Itu sekian sajalah perkongsian daripada saya. Terima kasih.